Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Pengerusi Tetap Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Muhammad Hafiz bin Cik Mat, Timbalan Pengerusi Tetap Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Izwan, yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dasuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Syarif Sofian bin Hamdan, Wakil-Wakil Majlis Kerja Tertinggi, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad, dan Datuk Kaidiriah Dira binti Datuk Seri Abu Zahar. Penolong Setiausaha Pemuda UMNO yang berbahagia Datuk Hasmuni bin Hassan, Penolong Bendahari Pemuda UMNO Saudara Johari bin Yazid, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia yang berhormat Saudara Muhammad Shahab bin Abdullah. Tepuk sikit YB Shahab. Serta seluruh Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Pemuda Negeri, Ketua-Ketua Pemuda Bahagian, juga setiap perwakilan pemuda pemerhati yang saya hormati sekalian. Pengerusi, kalau boleh kita start dengan pantun lah, pasal dia orang ni dah mengantuk rasanya. Ya. Turun ke bendang menanam padi. Padi ditanam di kampung Sentosa. Pemuda siap menabur budi demi membela perjuangan bangsa. Pohon nyo di tepi laut, dimakan kumbang, pucuknya layu. Kepada UMNO kita bertaut, UMNO lemah, lukalah Melayu. Saudara pengerusi perwakilan yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengungkapkan rasa syukur hadrat ke Allah Subhanahu Wa Taala kerana minggu ini akhirnya kita berpeluang bersama kembali untuk merapatkan saf, mengukuhkan solidariti dalam meneruskan tradisi menjalankan tanggungjawab dan amanah untuk mewakili lebih 3 juta ahli di seluruh negara bagi parti keramat yang kita cinta. Walaupun secara tradisinya Perhimpunan Agung UMNO diadakan pada setiap hujung tahun, tetapi untuk Perhimpunan Agung UMNO 2020 atas faktor kekangan PKP, kita terpaksa menangguhkan tarikh dan akhirnya berjaya dilangsungkan pada minggu ini. Alhamdulillah, Perhimpunan Agung UMNO tahun ini dijalankan dalam keadaan norma baharu. Inilah kali pertama Perhimpunan Agung UMNO dijalankan dengan kaedah seumpama ini. Semuanya cukup bersejarah. Walaupun sedikit merimutkan, tetapi kita semua haruslah mematuhi SOP yang ketat bagi mencegah COVID-19. Dengan ini saya, Azril Zaisuf bin Muhammad Sarid, Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, merangkap Ketua Pemuda UMNO bahagian Temerloh, melafazkan rasa ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat Esko Pemuda UMNO Malaysia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di pentas ini bagi mewakili Esko Pergerakan Pemuda UMNO. Saya ingin mencadang dalam usul ucapan dasar yang berbahagia Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang cukup bersejarah untuk tahun ini. Perwakilan yang saya hormati sekalian, benih yang baik kalau dicampak ke darat menjadi gunung, dan jika dicampak ke laut menjadi pulau. Begitulah perumpamaan kepada pemuda UMNO yang sentiasa berbakti kepada rakyat. Baru-baru ini pemuda UMNO telah giat melakukan sanitasi awam dan disinfeksi proses nyakuman, terutama di dewan dan kelas di sekolah-sekolah di seluruh negara, termasuk di Temerloh sendiri, dalam usaha memberikan jaminan kesihatan kepada pelajar-pelajar untuk mengambil peperiksaan SPM. Dengan usaha ini, kesihatan guru-guru di sekolah tersebut juga dapat dilindungi dan ibu bapa pelajar terlibat juga pasti melepaskan kelegaan yang tidak terkata. Usaha ikhlas yang telah kita lakukan ini telah mendapat sambutan yang amat memberangsangkan
bukan sahaja daripada pegawai pendidikan daerah, guru-guru, malah di kalangan ibu bapa pelajar sendiri. Usaha yang telah dilakukan kita ini bukanlah berniat untuk mendapatkan sebarang manfaat politik mileage, tetapi usaha ikhlas daripada kita bagi memenuhi harapan rakyat yang begitu mengharapkan UMNO yang sentiasa proaktif dalam membantu menyelesaikan permasalahan rakyat di peringkat akar umbi. Malah pemuda UMNO seluruh negara juga giat melakukan sanitasi di rumah-rumah ibadat seperti di masjid dan surau serta pusat-pusat tahfiz, termasuk proses sanitasi di rumah ibadat bukan non-Muslim seperti Tokong Cina dan lain-lain tempat lagi. Ini sesuai dengan saranan Yang Berbahagia Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang melihat perlunya pemuda UMNO terus menjadi pemuda bantu rakyat dan pemuda juru bicara rakyat. Hal ini seiring dengan persediaan kita dalam menuju pilihan raya umum ke-15, di mana pemuda UMNO perlu fokus dalam gerak kerja pemuda dan pada masa yang sama terus menyelami denyut nadi rakyat dan menjadi pemudah cara kepada permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Selain program sanitasi, suka juga untuk saya tekankan mengenai bantuan banjir ketika di daerah Temeloh dan beberapa daerah lain di Pahang yang telah dilanda banjir awal Januari yang lalu. Bantuan yang dihulurkan oleh Pemuda UMNO Malaysia ini meliputi segenap jenis bantuan, terutama barangan, keperluan harian untuk masa banjir dan tenaga kerja untuk kerja pembersihan pasca banjir. Malah Dr. Ashraf Wajidi dan Naib Saudara Syarif Hamdan sendiri telah turun membantu kerja-kerja pembersihan pasca banjir di daerah Temeloh dan daerah-daerah lain. Berikan tepukan kepada Ketua Pemuda dan Naib kita. Juga kepada pemuda UMNO Pahang yang turun membantu seluruh kawasan yang dilanda banjir di Pahang termasuk di Temeloh. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pemuda UMNO Pahang, Saudara Muhammad Farid Muhammad Noor. Sila berdiri. Itulah ayah anda, Datuk Seri Rahman. Minta-mintalah kita tengoklah Farid ni. Ya? Dia tu malu-malu kucing sebenarnya. Kalau ada tempat kosong tu, tolonglah bantu dia. Boleh ya ayah anda? Terima kasih. Ketua bahagian kan? Ada. Tak lupa bantuan yang dihulurkan Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail melalui UMNO Pahang dan Majlis Tindakan Sosial Negeri Pahang yang secara berterusan membantu bangsa-bangsa banjir di Pahang. Bermula dari awal waktu banjir mula melanda sehingga kepada kerja-kerja pembersihan pasca banjir. Teristimewa kepada skuad Sabil yang menjadi tulang belakang dalam setiap misi bantuan banjir ini. Saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Fazli, Ketua Skuad Sabil. Tepukan kepada Ketua Skuad Sabil kita ni. Ya? Terima kasih dan terima kasih dari sedalam-dalam lubuk hati saya ucapkan kepada semua yang terlibat. Semua ini dapat sama kita jayakan kerana bersama di dalam Pemuda UMNO mengamalkan pepatah bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Atas dasar muafakat dan kerjasama yang erat, sebagai satu ahli keluarga yang bersatu padu dalam keluarga besar Parti UMNO dan Gerakan Pemuda UMNO, kita sama-sama dapat menempuh segala ujian dalam onak dan duri dalam perjuangan kita yang suci ini. Kita, ahli Pergerakan Pemuda UMNO, akan bergerak semua fakat. Bagai kata peribahasa Melayu, rentak sedegam, langkah sepijak. Tetap kekal, berjuang meneruskan wadah perjuangan walau pelbagai ujian datang melanda. Patah atap kerana buluh, atap dijalin dengan tali. Patah sayap, bertongkat paruh, namun undur pantang sekali. Para perwakilan yang saya kasihi sekalian, rentetan daripada itu saya ingin memberikan penekanan di sini mengenai undi 18 yang saya lihat amat mendesak dan mustahak dalam memastikan kemenangan UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU 15 ini. Ini adalah kerana jika undi 18
sempat dilaksanakan seperti anggaran daftar pemilih selepas bulan September, maka kita jangkakan sehingga 20 ke 30% pertambahan undi baru daripada golongan yang berusia 18 ke 20 tahun akan mendaftar undi secara automatik. Bayangkan kalau di bahagian parlimen saya di Temeloh dengan bilangan pengundi lebih 70,000 secara keseluruhan dalam PRU14. Hari ini jika kita berdepan dengan PRU15 dengan undi 18, maka dianggarkan di bahagian saya dalam tempoh 3 tahun selepas PRU14 dahulu akan ada 15,000 daftar pemilih baru dengan anggaran 5,000 pengundi untuk setiap 1 tahun. Jadi, dari 70,000 lebih pengundi akan ada pertambahan 20,000 lebih pengundi yang akan menjadikan 90,000 lebih pengundi dengan majoritinya adalah daripada kalangan undi 18. Dalam kata lain, jumlah pengundi pada PRU15 diunjurkan akan mencecah 22.5 juta pengundi setelah diambil kira pertambahan pengundi 18 tahun yang dilaksanakan melalui pendaftaran automatik. Dengan ini kita akan menyaksikan pertambahan lebih 50% pengundi daripada jumlah 14.9 juta pengundi pada PRU14 yang lalu. Cara fikir dan cara gerak pemuda UMNO mestilah berubah secara radikal untuk menambat hati targeted voters kita ini. Tetapi usaha pemuda UMNO dan Parti UMNO sendiri perlu dioptimumkan semaksimum mungkin bagi memastikan undi 18 akan berpihak kepada kita. Oleh hal yang demikian, seperti pentingnya kita melihat faktor pengundi muda yang telah membawa tsunami kepada Barisan Nasional pada PRU14, maka di sini juga kita perlu melihat pentingnya pengundi 18 tahun yang harus kita akui corak pemikiran, sudut pandang dan tindakan mereka dalam menilai pilihan politik mereka yang pasti berbeza daripada generasi mereka yang lebih senior seperti saya. Perwakilan yang saya kasihi sekalian, pada akhirnya dalam menawarkan pilihan yang terbaik kepada rakyat adalah dengan menawarkan formula kestabilan stability di bawah pemerintahan Barisan Nasional yang telah terbukti sejak zaman berzaman dalam mengekalkan tradisi ini. Ini kerana dengan hanya kestabilan dapat menjadi pemangkin kehidupan yang lebih sejahtera dan selesa kepada rakyat. Untuk ini tidak diragui lagi, Barisan Nasional perlu sentiasa di hadapan dalam mengemukakan polisi dan dasar yang jauh lebih baik daripada Pakatan Harapan yang telah meninggalkan legasi dasar pemerintahan membuatkan rakyat masih trauma dengan keberobrokan pemerintahan mereka. Perikatan Nasional pula tiada pencapaian yang membanggakan. Sudah semakin jelas rakyat begitu mengharapkan polisi dan dasar kerajaan BN yang telah memberikan kestabilan serta nikmat kepada rakyat Malaysia selama ini. Tidak syak lagi, pemuda UMNO haruslah memastikan tradisi pemuda yang sentiasa mengemukakan cadangan polisi-polisi yang progresif dan pro kebajikan rakyat terus digemblengkan agar rakyat melihat pemuda UMNO adalah suara nadi rakyat. Kita dapat lihat apabila Yang Berbahagia Datuk Dr. Ashraf lantang dalam isu pengeluaran wang Aisina KWSP dan moratorium sebagai contoh, rakyat memberikan respon yang positif kepada pemuda UMNO. Pemuda UMNO terus dilihat menjuari isu yang dekat di hati rakyat. Tambahan, di waktu COVID-19 di mana ekonomi terkesan yang dengan begitu teruk, pemuda UMNO mesti sentiasa peka menjadi suara pendesak dan memainkan peranan semak dan imbang check and balance kepada kerajaan. Cadangan polisi daripada pemuda UMNO termasuk skim jaminan kerja seperti yang pernah disuarakan oleh saudara Syariah Hamdan, Naib Ketua Pemuda, untuk mengurangkan kadar pengangguran yang semakin meningkat. Dasar percukaian yang lebih progresif
bagi mengatasi kelompongan dalam ekonomi, bantuan sosial yang lebih menyeluruh dan tersasar kepada penerima sasaran. Menggesa kerajaan memberi tumpuan kepada pelaburan dalam negara, termasuk meningkatkan pembentukan model tetap kasar or fixed capital formation, serta pelbagai cadangan dasar kritikal yang perlu dilaksanakan. Kerajaan haruslah terus konsisten diperjuangkan agar rakyat jelas melihat siapa yang dapat membawa pengurusan ekonomi yang lebih baik kepada mereka. Menjedari hakikat di atas, kunci utama kepada semua agenda ini adalah untuk mendapatkan stability. Hanya dalam pengurusan pentadbiran ekonomi, politik dan sosial yang stabil dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Maka inilah yang perlu kita tawarkan kepada rakyat, kerana hanya melalui Barisan Nasional semua tawaran-tawaran yang menjanjikan kestabilan yang diharapkan oleh rakyat dapat ditunaikan. Saudara perwakilan yang saya hormati sekalian, adakah kita dapat menunaikan semua gagasan dan kestabilan yang dicetuskan daripada pemerintahan Barisan Nasional sebelum ini jika kita masih dalam Perikatan Nasional seperti yang berlaku pada hari ini? Ternyata kerajaan Perikatan Nasional yang berindukkan Parti Bersatu hari ini tidak menyelesaikan janji-janji mereka kepada UMNO. Ketika kita sama-sama menghulurkan tangan kepada mereka untuk menyelamatkan negara daripada PH dulu. Mana pergi RCI adik seperti yang dikatakan oleh Datuk Ashraf? Mana pergi RCI yang menyiasat penyelenggaraan tabung haji ketika zaman Bersatu sama-sama dalam kerajaan PH dahulu? Cuba ingat kembali bagaimana Bersatu ditubuhkan hasil daripada idea Lim Kit Siang kepada Tun Mahathir bertujuan untuk menjatuhkan UMNO. Bagaimana Bersatu boleh bersama dengan DAP untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional pada PRU 14 lalu. Cuba tuan-tuan fikir, adakah Bersatu akan bersama dengan kita jika Muafakat Nasional kalah dalam PRK bermula daripada Cameron Highland hingga ke Tanjung Piai? Betul tak? Kalau kita kalah semua PRK, macam mana? Jadi kita menyeru kepada pimpinan PAS untuk menoleh kembali dan marilah kita mempertahankan Muafakat Nasional daripada bergayut kepada dahan yang rapuh seperti Perikatan Nasional ini. Orang-orang tua dulu pernah pesan, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Melayu amat pantang dengan sikap khianat. Kita juga dapat tengok kisah-kisah pengakhiran dalam kitab sejarah Melayu kepada nasib pemimpin-pemimpin yang khianat. Bagaimana nasib Sikitul dalam sejarah Kesultanan Melaka. Sejarah orang Melayu memang penolak pemimpin yang khianat. Saudara perwakilan yang saya hormati sekalian, kini tibalah masa saya untuk mundur diri. Terima kasih kepada saudara pengerusi tetap yang menjaga masa. Masa lebih tak? Tak lebih Okey. Jadi sebagai penutup, saya nak balas pantun lah. Pantun lagi lah. Kain cukin, basahan mandi, jemur mari di hujung galah. Ditamatkan ucapan hari ini, memohon ampun barang yang salah. Buah betik dimakan kuda, kuda dipukul dengan belati. Jangan dicabar semangat pemuda, pantang menyerah sebelum mati. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Azri Rizal bin Datuk Seri Muhammad Sarip.